السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. آمين رب العالمين. وقال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا الله بعلومهما وبعلومكم وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين رب العالمين. Kata pengarang Syekh Abdul Ghani bin Yahya dan Syekh Umar bin Yusuf rahimahumullah subhanahu wa ta'ala, muka surat 32 yang keempat. Yang keempat, yakni ala sabili tartibi zikri sahaja, tertib zikir, tertib sebutan. Al-mumathalatu lil hawadithi, masuk perbahasan sifat mustahil yang keempat, iaitu mumathalah lil hawadith. Artinya, arti mumathalah lil hawadith bersamaan dengan segala yang baharu. Yang baharu yakni makhluk lah. Baharu yakni baharu yang hakiki. Dari sudut zat baharu yang hakiki. Okay? Dari sudut zat baharu yang hakiki. Dari sudut sifat baharu yang majazi. Dari sudut baharu yang hakiki, daripada tak ada kepada ada. Baharu majazi perubahan daripada perubahan sesuatu daripada suatu benda ke suatu benda yang lain. Itu biasanya sifat lah. Contohnya diam ke gerak, gerak ke diam. Itu perubahan. Bukannya hakiki sungguh ada kepada tak ada, tak ada kepada ada. Tak ada kepada ada kan. Mula-mula dia diam, tak ada gerak, kemudian gerak. Hakiki ke? Kan, hakiki. Itu majazi ya. Itu perubahan daripada suatu benda ke suatu benda yang lain. Seperti ia yang baharu tu jirim, atau arak. Jirim baharu hakiki, arak baharu majazi. Sebab arak terima berubah lah, daripada mamat tu gerak kepada diam. Mamat tu memang hakiki dah baru. Kemudian daripada gerak ke diam. Gerak tu dah lama dah, perubahan ke diam. Ataupun diam berubah ke gerak. Atau baginya pihak, bagi yang baru itu pihak ada pihak, ada arah. Atau pada pihak, yakni pada pihak nisbah suatu. Ada arah, Allah Ta'ala tak ada. Pada arah, pada pihak, pada arah nisbah sesuatu. Saya di kiri meja, Mamat di kanan meja, saya di atas meja. Okay. Atas, kiri, kanan, bawah, belakang tu semua amrun i'tibari, benda yang diiktibar akal sahaja. Sebab bila kita angkat tangan kanan, nisbah kita kanan, mungkin nisbah depan kita dah jadi kiri.
Tu. Jadi amrul i'tibari faham saja. Depan pun faham saja amrul i'tibari. Nisbah kita di sini depan kita. Mungkin orang yang depan kita nisbah di belakang dia panggil belakang, tak panggil depan dah, tapi kita depan lagi. Tu amrul i'tibari belakang. Tu. 2 tingkat flat 15 tingkat kata saya. Flat 15 tingkat. Apabila kita nisbahkan 5 tingkat 5 dengan tingkat 6, tingkat 6 atas tingkat 5. Tapi bila kita adukan tingkat 6 dengan tingkat 7, tingkat 6 tu adalah bawah tingkat 7. Tingkat 5 tu bawah tingkat 7. Tu. Jadi amrul i'tibari belakang. Bila kita nisbah suatu amrul i'tibari di atas ke, dia bawah ke, dia kiri ke, dia kanan ke, dia tepi ke. Atau bertempat. Tu. Allah Ta'ala tidak bertempat, kita bertempat. Bertempat dengan makna ambil lapang. Ambil lapang dari sudut 3. Sama ada udara, air ataupun tanah. Tu. Udara, air ataupun tanah. Bukan tempat di sini dengan makna tempat yang kita dudukkan. Jadi tempat bagi botol atau tempat bagi kolej ni apa dia? Bila kita tak letak di tanah, mana ada tempat dia? Ada tempat dia. Tempat dia adalah di udara. Mana di udara? Kalau kita bekukan tempat ni, kita buat keluar kolej, niscaya ada bentuk kolej tu. Itu tempat bagi kolej. Tempat dia di udara. Dibekukan udara tu, kita bawa keluar kolej tu, ada bentuk kolej. Tu tempat dia. Kita cucuk padi, ada 3 tempat, udara, air dan tanah. Cucuk di tanah, bila kita cabut, maka ada kesan tanah tu yang dicucuk. Tu tempat dari sudut tanah. Dari sudut air, masa dia ada dalam air tu, kalau kita bekukan tempat tersebut, kita takdirkan beku tempat tersebut, kita cabut, maka itulah tempat dia yang bekas tu. Begitu juga dengan udara. Di tanah, ada air, ada udara. Bila kita cabut, kita bekukan semua tempat tu, kita cabut, ada bekas padi tu. Maka itulah tempat yang sungguhnya. Tempat yang sungguh, tempat yang hakiki. Dia ada tempat yang majazi, iaitu bila kita kata saya ada di rumah. Saya ada di rumah, bukannya di dalam rumah tu kita berdebak seketui ada dalam rumah tu. Bukan kita kata ada kat rumah tu dengan makna kalau keluasan rumah tu 1 hektar, kita pun 1 hektar duduk dalam rumah tu. Bukan mampat lagu tu dah. Kita duduk di rumah dengan makna sebahagian daripada rumah. Macam sekarang ni, saya duduk di bilik, bukan 1 bilik ni saya berkembang pok sampai mampat bilik ni, bukan. Sebahagian daripada bilik je. Bila kita bekukan tempat ni, kita keluar, maka akan nampaklah bekas orang tu. Itulah tempat kita. Itu dia panggil makan yang hakiki, tempat yang hakiki. Adapun yang tempat-tempat bila kita kata saya ada di Perak, bukannya 1 Perak tu kita berkembang besar pok. 1 Perak aku ada, kan? Kita ada sebahagian daripada Perak je. Dia panggil bil itlaqil kul wa iradatil juz. Itu dalam mantik. Ini itlaqil kul wa iradatil juz. Bila gitu, maka dia panggil tempat majazi. Tempat yang hakiki yang kita kata tadi tu. Allah Ta'ala mustahil gitu. Atau bermasa. Masa pun ada 2. Masa muqaddar, masa muhaqqaq. Masa muqaddar, masa azali. Masa muhaqqaq, masa yang pada masa imkan, yang betul-betul dipanggil masa. Tu. Masa azali, tak ada masa pun azali tu. Cuma kita takdir, kodarkan dia dengan sebutan masa. Padahal Allah Ta'ala tak ada masa tu. Baru cipta masa waktu imkan sahaja. Atau kecil, yakni kecil dari sudut juzuk. As-saghirah fil juz'i, bukan. Atau besar, al-kabirah fil juz'i, besar dari sudut zat, tidak. Kecil dari sudut zat, tidak. Dan besar dan kecil ni pun amrun i'tibari juga.
Dengan makna kita nisbah pada sesuatu, ini kecil, ini besar. Contoh kita nisbahkan dengan budak yang 10 yang 3 tahun, kita lebih besar daripada dia. Kita nisbah dengan orang yang dah umur 50 tahun contohnya, badannya besar, kita pula kecil, dia pula besar. Itu nisbah lah ke amrun i'tibari. Okey. Itu kata mudah tu amrun i'tibari tu. Amrun i'tibari, i'tibari akal saja. Oh, nisbah dia ni kita jadi kecil, nisbah kawan ni kita jadi besar. Jadi besar dengan kecil ni benda yang kita faham, subjektif sahaja. Okey. Atau bersifat sebagaimana sifat-sifat yang baharu, yang lain-lain lah, bercerai, berhimpun dan sebagainya, yang baru. Atau mengambil faedah, kita ambil faedah, Allah Ta'ala tak ambil faedah. Kita buat sesuatu mesti ada faedahnya, mesti kita ada tujuan. Allah Ta'ala buat satu tak ada tujuan. Kita nak masak nasi, tujuannya nak makan. Kita makan, tujuannya nak kenyang. Kita keluar rumah, tujuannya nak pergi satu tempat. Kita naik kereta, tujuannya nak pergi satu tempat. Kita berjalan kaki, tujuannya nak pergi satu tempat. Semua ada tujuan belakang perbuatan kita. Perbuatan kita semua ada tujuan. Allah Ta'ala bukan tujuan, tapi bil hikmah. Ia ada 3. Bertujuan, bil hikmah, dengan sia-sia. 3 perbuatan. Allah Ta'ala hikmah, bukan perkara yang Allah Ta'ala tuntut faedah, dan bukan sia-sia. Allah Ta'ala buat satu sia-sia ke? Tak sia-sia. Ada hikmah dia. Dah hikmah dia, kita kena cari diri. Tak semestinya kalau kita tak zahir hikmah tu, maknanya Allah Ta'ala buat sia-sia. Belum tentu. Perbuatan kita ada yang sia-sia. Perbuatan kita ada yang ambil faedah. Tu kita. Kita ada buat perkara yang sia-sia. Buat tu sebab apa? Saja. Tu sia-sia tu. Buat sebab apa? Oh, ada sekian. Tu ada faedah tak? Tu. Okay. Pada perbuatannya perbuatan Allah dan hukumnya hukum Allah. Allah Ta'ala mewajibkan sembahyang bukan untuk menunjukkan kesempurnaan dia kalau orang sembahyang. Kalau orang tak sembahyang, tak sempurna kan? Okey. Jadi masalah bersamaan dengan segala yang baharu. Istihalah tidak bersamaan Allah dengan yang baharu. Istihalatul mustahil. Dan itu ialah makna bagi mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith, bersamaan dengan istihalatul mustahil atas jalan ad-dalalah al-mutabaqah. Faham secara direct bila sebut mukhalafah lil hawadith tidak sama dengan makhluk. Tidak sama dengan makhluk itu istihalatul mustahidah. Tu istihalatul mustahidah. Dalalah mutabaqah, kena tepat, kena selalu dah. Faham selalu dah. Selari dengan istihalah al-mustahil walaupun kita tidak sebut sekalipun. Habis yang kelima, ihtiyajun ilal ghairi. Ihtaja yahtaju ihtiyaj. Artinya arti ihtiyajun ilal ghairi, berhajat, yakni berhajat oleh Allah kepada lainnya, lain daripada Allah. Seperti berhajat kepada tempat berdiri. Tempat berdiri dengan makna tempat ada dia. Tempat berdiri dengan makna tempat adanya dia, iaitu zat. Berhajat kepada zat untuk dia ada. Hak tu mustahil. Allah Ta'ala berhajat kepada Nabi Isa untuk dia ada dalam diri Nabi Isa. Hak tu mustahil. Hak tu hulul. Mustahil. Kalau Allah Ta'ala berhajat kepada zat untuk dia ada, maka Allah Ta'ala tu sifat, maka tidak dipanggil zat Allah Ta'ala. Sedangkan orang panggil Allah itu zat Tuhan. Zat Tuhan. Zat Tuhan, zat Allah, dah zat lagu. Mana kalau duduk tumpang pada zat yang lain tidak menumpang zat yang lain. Sebab zat itu qaimun binafsihi, ada dengan cara diri dia. Qaimun binafsihi zat tu. Maqama binafsihi. Okay? Maqama binafsihi. Itu adalah zat. Maqama binafsihi. Kalau jirim, ma tahayyaza binafsihi. Maqama binafsihi zat. Jirim ma tahayyaza binafsihi, iaitu yang mengambil ruang,
yang mengambil lapang dengan cara diri dia. Kalau zat tak semestinya ambil lapang. Sebab tu dia panggil qama. Ada dengan cara diri. Sebab apa? Zat ni ada yang qadim, ada yang baharu. Zat lebih umum daripada jirim. Jirim khusus. Umum khusus mutlak. Kita dipanggil jirim sekaligus zat. Allah Ta'ala dipanggil zat, tak mesti jirim. Sebab tu jirim ma tahayyaza bi nafsihi. Yang mengambil lapang, yang mengambil ruang akan dirinya. Jirim ambil lapang dirinya sendiri tanpa tumpang kepada jirim lain. Zat Allah mengambil ada dengan cara diri dia, tidak tumpang pada zat yang lain. Kalau tumpang pada zat yang lain, iaitu dipanggil sifat. Jirim kita tak tumpang pada orang lain. Kalau tumpang pada orang lain, maka kita ni dipanggil sifat. Dah bahasa saya tumpang kereta, itu tumpang kereta, tumpang lain. Tu tumpang lain. Kita tumpang kereta, kita naik kereta, kereta tu zat, kita ni zat. Sebab tu kita boleh duduk di atas seat dengan elok. Kalau kita tumpang kepada kereta dengan mana tumpang dengan cara sifat, kita ni akan bertempek dengan kereta tu. Bukan kita duduk atas kereta, kita duduk masuk-masuk atas kereta, pok, tertempek di seat kursi tu. Jadi lembek. Jadi cayak habis. Sebab apa? Sebab kita duduk, kita tumpang di zat kereta tu. Kan tumpang dengan makna tu. Sebab tu boleh bertindih jirim dengan jirim. Jirim tak boleh masuk dengan jirim. Jirim tak boleh masuk dengan jirim. Macam arat masuk dengan zat. Arat yang ma'ani tu masuk dengan zat. Hijau pada baju. Dia masuk pada zat. Dia tak bertindih. Sebab tu jirim apabila berlanggar dengan jirim, dia berbunyi, berdebung. Dan jirim kedua-duanya akan renyuk. Sebab berlakunya perlanggaran antara jirim dengan jirim. Jirim tak boleh masuk. Kalau jirim dengan jirim boleh masuk, boleh atas jalan selorong, bukan selorong, atas jalan meresak gitu, maka apabila kereta bertemu dengan kereta, dia tak berlanggar lah. Dia akan masuk itu, tak bunyi langsung. Tak ada itu. Tu jirim tak boleh tumpang dengan jirim. Kalau jirim boleh tumpang dengan jirim, dia akan masuk lah, tak dipanggil langgar lah situ. Break dia tengok, dia masuk dua-dua ni. Kereta depan, kereta A dengan kereta B masuk, tak berlanggar, tak bunyi, berdebu. Tu tak ada tu, gitu. Tu. Ombak langgar dengan batu. Ombak pun akan naik sebab ombak tu pun jirim. Jirim. Itu jirim, liquid. Jirim. Jirim ni ada yang solid, ada yang liquid, ada yang gas. Maka bila ombak langgar batu, batu solid. Ombak tu liquid, bila langgar, boom. Dia bunyi juga tu. Pelanggaran antara jirim dengan jirim. Sebab air tak boleh masuk dengan batu. Air pun jirim, batu pun jirim. Okay. Kalau gas, gas pun jirim. Cuma dia jirim latif. Jirim latif. Bila kita langgar gas, langgar asap, tak bunyilah asap tu. Kalau bunyi sakit je no. Sebab tu tak sakit, sebab dia jirim latif. Sebab dia jirim latif, boleh tembus. Boleh tembus. Dia tak bunyi. Ombak dengan ombak bunyi. Sebab ombak dengan ombak, jirim dengan jirim. Kalau ombak dengan ombak boleh masuk boleh berjerak, berjelira ataupun berserak lagu tu, dia tak bunyilah ombak tu. Ombak bertemu ombak tak bunyi lah. Itu. Dia bunyi. Ombak langgar batu bunyi. Kita tuang atas kolej air, bunyi, bunyi. Kita tuang air, bunyi, tuang je air tu. Bertemu jirim dengan jirim. Kalau gas, tak bunyilah sebab jirim latif. Jirim latif bertemu dengan jirim latif. Roh bertemu dengan roh, dia tidak bunyi sebab jirim latif. Roh tu macam gambar Harry Potter. Harry Potter kan ada roh-roh yang berjalan. Dia masuk celah-celah orang, dia tak bunyi. Sebab apa? Sebab dia jirim latif. Dia roh. Roh bertemu roh. Roh yang hidup gambar Harry Potter. Langgar Harry Potter. Bukan yang sakit pun. Tak bunyi pun. Buat sakit je. Sebab dia jirim latif. Jirim latif langgar jirim kasif tak bunyi. Tak ada masalah. Tapi jirim kasif, langgar jirim kasif akan berbunyi dan akan bertembung.
dan berkehendak kepada menjadikan zat Tuhan. Itu pun tidak. Dia menjadikan zat yang mukhassis. Allah la yahtaj ila makan ataupun ila makan ai zatin, bukan makan dengan makna tempat tu, bukan perbahasan tempat. Allah tak letak tempat tak. Tak berhajat pada tempat dengan makna tak berhajat pada zat. Ai zatin wala mukhassisin, dan tak berhajat kepada tukang yang mengkhususkan dia. Yang keenam, alla yakuna wahidan, ay alla yakuna Allahu wahidan khabar yakun. Arti yang keenam ni, bahawa tiada ia Allah esa. Tu mustahil. Istihalahnya tidak, bahawa tiada ia esa. Tidak dengan tidak, nafi esa. Nafi tidak esa. Tiada ada. Tiada bahawa tiada ia esa. Tiada dengan tiada, bila nafi bertemu nafi akan jadi isbat. Maka tinggalnya esa. Allah Ta'ala esa. Itulah istihalatul mustahil. Tak esa. Tak esa tu mustahil. Tak esa tu istihalah mustahil. Tak bertemu dengan tak jadi isbat. Tu. Nafi bertemu nafi jadi isbat. Okey. Dalam kaedah istisna ada gitu kok. Dalam kaedah istisna, benda yang isbat, bila kita istisna jadi nafi. Benda yang nafi, bila kita istisna jadi isbat. Okey. La ilaha illallah. Mula-mula nafi, la ilaha nafi. Kemudian bagi istisna illa Allah isbat. Okey. Allah kita isbat. Habis. Yang keenam, Allah tu. Okey. Seperti berbilang Tuhan pada zat, ternafinya kam muttasil pada zat, ataupun kam munfasil pada zat. Ini kam muttasil ni. Berbilang pada Tuhan, yakni pada zat Tuhan tu. Berbilang dengan makna terima potong, terima kerat, terima belah, terima kerat, terima potong. Hak tu mustahil. Umpama bersusun daripada beberapa anasir, unsur-unsur, jamak bagi unsurun, unsurani, anasiru. Atau ada zat yang lain menyamai seperti zatnya zat Allah. Itu kan munfasil pada zat, ternafi juga. Dan tiada esa pada sifat, umpama dua kudrat. Tu kan muttasil pada sifat, dua kudrat, bukan dua berkuasa, dua perkuasa. Kalau berkuasa banyak, berkata-kata banyak, berkehendak banyak, apa lagi? Mendengar banyak. Itu sifatul fi'li. Kita nak sifatul zati. Yang makna sifat yang ada di zat Allah Ta'ala satu. Satu dengan mana satu jenis. Bukan satu dengan mana sifat ma'ani satu. Setiap jenis tu satu sekara. Setiap jenis tu satu sekara. Habis. Atau ada sifat yang lain menyamai seperti sifat Tuhan, kamun fasil pada sifat. Kita bersifat macam Tuhan, hak tu mustahil. Dan boleh jatuh kufur siapa yang mensabitkan demikian. Dan tiada esa pada perbuatan seperti ada perbuatan yang lain menyamai seperti perbuatan Tuhan, kamun fasil pada zat, pada af'al. Hak ni qaul mu'tamad yang kata ada al-qumumul khamsah, ada 5 kam sahaja. Qaul yang selagi satu ada al-qumumus sittah yang mentakdirkan juga kam muttasil pada af'al ini dengan makna Allah berkongsi dengan benda lain untuk buat sesuatu. Ada takdir gitu. Adapun kam muttasil dari sudut semua makhluk ini asal daripada Allah Ta'ala, itu kam muttasil yang sabit, bukan kam muttasil yang nafi. Pada mengadakan, memberi bekah. Mana? Dari sudut memberi bekas pada mengadakan dan meniadakan. Memberi bekas. Beri bekas dalam ijad wal i'dam.
Ada dengan mana ada secara hakiki daripada tak ada kepada ada. I'dam dengan mana i'dam yang hakiki daripada ada kepada tak ada. Begitu juga perubahan yang majazi tadi tu, baharu yang majazi. Ijad wa i'dam itu baharu yang hakiki. Baharu yang majazi pun sama lah. Daripada berubah ke gerak. Gerak ke diam. Diam ke gerak. Tu. Besar ke kecil. Tua ke muda. Muda ke tua. Muda ke tua mana ada. Besar ke kecil. Kecil ke besar. Tu. Okey. Tu. Bila orang kata ataupun bila orang hurai, kudrat boleh buat apa iktibari. Kalau dia kata boleh tu, jangan kata apalah. Memang ada pandangan kata boleh pun. Memang pandangan kata amru iktibari pun Allah Taala ta'aluk juga kudrat dia. Dalam Fathul Majid ada tu. Dia ada khilaf situ. Sama ada kudrat itu buat benda yang amru iktibari juga ataupun benda yang wujudi sahaja. Tapi yang kuatnya wujudi lah. Tapi kalau orang mengajar kata, Allah Ta'ala buat juga besar kecil tu, ikutlah. Nak buat macam mana? Tak ada masalah tu. Bukan isu besar pun. Tapi nak faham secara tahqiq ya gitulah. Besar dengan kecil ni bukan diri besar tu Allah Ta'ala buat tak. Tapi bertakluk dengan iradat dia. Allah Ta'ala nak besar banyak ni, nak kecil banyak ni, takluk iradat tak lepas lah. Tapi dari sudut kudrat tu. Dari sudut kudrat tu. Okay. Diri besar tu Allah Ta'ala tak buat. Allah Ta'ala buat diri zat tu berdasarkan besar yang telah dikehendakkan Allah. Allah Ta'ala buat diri zat tu berdasarkan kecil yang dikehendaki oleh Allah. Allah Ta'ala buat ni, buat satu zat tu yang mana zat tu muda yang dikehendaki oleh Allah. Lama-lama sekali Allah Ta'ala kehendak dia tua. Gitu lah. Tu perubahan majazi. Allah Ta'ala buat diri zat tu yang mana diri zat tu sekarang ni Allah Ta'ala kehendak nak diam. Kemudian Allah Ta'ala buat diri zat tu yang mana Allah Ta'ala kehendak dia nak gerak. Okay. Yang ketujuh, ajzun. Ni mari akas bagi sifat ma'ani, lawan bagi sifat ma'ani. Arti ajzun itu lemah. Pada tak terjemah pelemah. Sebab takut fitnah lah. Tapi sebenarnya dhid bagi sifat ma'ani iaitu sifat mustahil, semua tu benda wujudi juga. Lemah tu benda wujudi juga. Cuma dia wujudi lagi ma'dum lah. Kalau kudrat wujudi tapi dia itu mawujud. Lemah wujudi tapi dia itu tidak mawujud. Dia ma'dum pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tidak pada ayat terjemah pelemah. Ya, pelemah. Sebab perkuasa lawan pelemah. Tu. Pelemah. Diri pelemah tu ada di zat sesuatu tu, jadilah dia lemah. Allah Ta'ala cipta pelemah, letak di zat seseorang, kawan tu tak ada kuasa. Kudrat dia hilang. Tu. Okay. Macam orang lumpuh satu badan contohnya. Tak ada kuasa, tak ada sifat kudrat. Sebab Allah Ta'ala letak kepada dia sifat pelemah. Sebab tu dia lemah, tak boleh nak bergerak contohnya. Tak ada kudrat dah. Tu sifat pelemah dia Allah Ta'ala bagi. Allah Ta'ala bagi, letakkan atau cipta sifat pelemah di dia. Maka dia pun tak boleh gerak dan dia lemah, tak ada kudrat. Tak ada kudrat dia, aku ni. Tak ada kudrat bukan dengan mana aku tak ada berkuasa dah. Aku tak ada perkuasa tu. Perkuasa dengan perkuasa tu aku pergi jalan, aku pergi berlari, aku pergi angkat tu, pergi angkat ni, tak ada dah semua tu. Aku lemah dah, kena semua orang buat. Tu. Tu sifat pelemah Allah Ta'ala buh tu. Bila sifat pelemah dah tak mampu nak buat benda pun. Tu. Seperti lemah Tuhan daripada menjadikan segala mungkinat, yakni dengan sifat pelemah itu Allah Ta'ala lemah nak buat segala mungkinat dari sudut ijad wa i'dam wa irzaq dan sebagainya, wa ihya dan mati dan sebagainya. Tu tak boleh. Allah Ta'ala lemah. Sebab Allah Ta'ala ada sifat pelemah. Dengan sifat pelemah Allah lemah. Bila Allah lemah tak boleh cipta lah benda. Segala muta'alak mungkinat tu tak boleh cipta.
Yang ke-8, karahiyah. Arti karahiyah tergagah. Tergagah, terpaksa. Okey, terpaksa. Umpama menjadikan alam dengan tidak kehendak. Allah Ta'ala tak kehendak buat alam, tiba-tiba alam terjadi. Tu mustahil. Atau dengan lupa, tak mau bukan hendak nak buat pun, tiba-tiba terbuat, tapi dia terlupa pula. Lepas buat pun kata Allah silap. Tu manusia belaka tu, bukan Allah Ta'ala. Atau serta lalai. Lalai ni lebih teruk pada lupa. Lalai ni lebih teruk pada lupa. Kalau lupa ni ada ilmu tentang dia, kemudian lupa. Lalai ni daripada awal tak ada dah. Daripada awal tak ada dah ilmu tentang tu sampai bila-bila. Jadi lali. Kalau bahasa kita nyanyok lah. Lupa ni lebih ringan daripada nyanyok. Nyanyok lebih teruk daripada lupa. Nyanyok ni tahap kritikal dah. Baru buat lupa dah. Baru buat lupa dah. Tu penyakit nyanyok. Lupa ni normal. Lupa ni dia tahu dah. Tiba-tiba sehari selang masa, terlupa. Tu dia tahu awal-awal. Lalai ni memang tak tahu dah berawal. Adamu ilmin bisyai'. Tak ada dah ilmu daripada awal. Itu pun khilaf ulama tu. Lupa kata apa? Lupa dengan nyanyok tu, ada yang kata sama lah, ada yang kata khilaf kata tak sama lah. Itulah. Tu dalam kitab Syarah Bajuri ada. Syarah Qawi ada. Atau mengadakan dengan ilat, dengan sebab musabab. Ni i'tikad falsafah. Tapi i'tikad ada ilat maklul ni. Geraknya cincin sebab geraknya jari, ilat maklul. Itu adalah kapi. I'tikad falsafah tu. Allah Ta'ala ada sebab ada alam ini sebab Allah Ta'ala ada. Tak ada alam ni, Allah pun tak ada. Tu sebab musabab lah tu. Tu kapi. Okay. Ilat dan maklul. Ilat dan maklul. Ilat dan maklul ni tidak syarat adanya syarat dan hilangnya mani'. Ilat ni tidak syarat adanya syarat dan mani'. Tu. Atau tabiat. Tabiat ni kena syarat, ada syarat dan terhindar mani'. Tabiat ni dia mensyaratkan adanya syarat dan terhindarnya mani'. Syarat macam mana? Tu. Syarat macam mana? Contohlah kertas dengan api lah. Syarat dia mesti duduk dekat, bertemu api dengan kertas, barulah terbakar. Dan ternapinya basah, barulah jadinya pembakaran tersebut. Pisau mestilah syaratnya tajam, kemudian bertemu dengan buah. Tu. Bertemu dengan buah, barulah boleh potong. Tu. Manik dia apa? Ikutlah manik dia tumpul ke. Tak boleh nak tumpul. Kalau tumpul tak boleh. Ternapinya tumpul, syaratnya tajam. Bertemu pula dengan buah, potong, baru boleh potong. Potong dengan tabiat, kapi juga. Potong sebab tabiat. Tabiat sebab apa? Diri tajam tu, kapi juga. Tapi kalau kita kata potong yang buah itu dengan pisau dengan sebab kudrat kita yang Allah Ta'ala beri, hak tu fasik saja. Tu fasik saja. Tu Mu'tazilah. Kita potong, kita lah yang potong buah ni dengan sifat kudrat yang Allah Ta'ala telah beri. Tu fasik. Tapi kalau dengan cara tabiat, dengan makna diri pisau ni yang sebab tajam ni lah yang boleh potong, hak tu kapi. Sebab kita telah mengiktiraf selain daripada Allah yang memberi bekas. Adapun yang Mu'tazilah tu kita tak mengiktiraf. Dia memberi bekas juga, tapi sandar kepada Allah Ta'ala yang beri sifat kuasa. Kalau yang pisau tadi atas jalan tabiat, kita tak sandar kepada Allah Ta'ala pun. Kita kata diri pisau tu lah yang memotong. Tu yang kapi. Tabiat. Tabiat ni dia ada dalalah at-tabi'iyah. Dalam bab dalalah ada ad-dalalah at-tabi'iyah, ghairul lafziyah dengan lafziyah. Kalau ghairul lafziyah, dalalah tabiat ni macam merahnya muka menunjukkan malu. Merahnya muka menunjukkan marah. Tu. Pucat lesi muka menunjukkan takut. Contohlah. Tu dalalah at-tabi'iyah, ghairul lafziyah. Ghairul lafziyah. Tabiat. Okay, tabi'iyah tu. Habis. Adapun makna lupa. Dia cerita.
Adapun makna lupa iaitu lupa pada mulanya ada pengetahuan. Mula-mula ada ilmu, lupa. Dia tahu tak ada masalah, tapi lupa lepas tu. Hilang. Dia hilang. Okey. Kemudian masa menjadikan mulanya ada pengetahuan, kemudian masa menjadikan tiada pengetahuan. Yakni masa kejadian yang perlu kepada pengetahuan tu dia tak ada pula. Hilang. Tu lupa. Awalnya tahu, tiba-tiba hilang. Awalnya tahu, tiba-tiba hilang. Tu. Ya awalnya ada dalam quwwatul hafizah. Kalau depan ni quwwatul mudrikah. Quwwatul mudrikah ni kita mari, kita serap ilmu. Masuk ilmu, masuk. Lepas dah masuk pada quwwatul mudrikah, dia akan pergi kepada quwwatul hafizah. Tempat simpan memori. Tu tempat simpan memori. Okey. Situlah awal-awalnya kita tahu. Tiba-tiba quwwatul hafizah kita ada sebahagiannya hilang, maka dia lupa. Kalau masih ada lagi di quwwatul hafizah, dia masih lagi ingat. Tak ada masalah. Dan makna lalai lebih umum makna lalai, sama ada pada mulanya. Mula suatu tu ada pengetahuan atau tiada. Lalai lebih umum. Memanglah, tapi terkena kepada tiada lah. Tiada pengetahuan. Daripada awal tak ada pengetahuan dia. Memang dia umum, tapi merakumi, tak ada pengetahuan, tak ada ilmu daripada awal dah, dipanggil lalai. Kalau ada ilmu daripada awal kemudian hilang, dia panggil lupa, dia panggil lalai. Itu lebih umum. Umum khusus mutlak. Umum khusus mutlak. Tapi sebagai ulama ada yang menyamakan antara lalai dengan lupa sama sahaja. Tak ada beza. Ini dia membezakan. Maka lupa itu khas kerana tertentu ada pengetahuan dahulunya. Dan lalai itu am, sama ada pengetahuan terdahulunya atau tiada. Umum khusus mutlak. Setiap benda yang lupa semestinya lalai, tidak semestinya semua benda yang lalai itu lupa. Itu umum khusus mutlak. Macam Nabi, semua Nabi tidak semestinya Rasul, tapi Rasul semestinya Nabi. Okey. Itu umum khusus mutlak dalam ilmu mantik. Dan makna menjadi dengan elak itu iaitu elak maklul. Elak maklul. Dalil madlul. Dalil madlul. Apa lagi? Lazim malzum. Tu kena faham lah kau. Fa'il dengan maf'ul tu. Kena elok. Kena bagi tahu ataupun kena tepat bila kita sebut. Mana lazim, mana malzum. Kadang orang keliru tak boleh tahu mana lazim, mana malzum. Orang tak tahu mana dalil, mana madlul. Orang tak tahu mana elak, mana maklul. Elak ni sebab. Tu. Maklul ni musabbab lah. Musabbab. Elak ni sebab. Musabbab. Tu. Musabbab yang dijadikan sebab. Sebab itu sebab lah. Sebab itu sebab. Musabbab yang dijadikan sebab. Yang jadi sebab. Tu. Iaitu elak tu. Dikatakan wujud Allah Ta'ala itu melazimkan wujud kainat. Allah Ta'ala ada, mesti ada alam. Kalau tak ada Allah Ta'ala, mesti tak ada alam. Gitu. Elak maklul. Elak maklul atas jalan lazim malzum. Lazim daripada Allah Ta'ala ada, mesti ada wujud kainat. Maka kainat tu dia panggil malzum. Seperti lazim maklul dengan ilat. Lazim maklul dengan ilat. Umpama gerak tangan, ilat gerak cincin. Gerak cincin dia panggil maklul. Gerak cincin dia panggil maklul, yang menjadi sebab gerak. Yang gerak apa dia? Yang gerak tu tangan. Tangan tu sebab. Sebab kepada gerak yang cincin. Gerak cincin tu musabbab, yang dijadikan sebab, yang dijadikan gerak. Tu kapi. Ni yang tengok kapi ni. Okey. Lazim malzum. Maknanya kalau tak ada alam ni, tak ada lah Allah Ta'ala. Sebab lazim malzum. Sebab tu etika falsafah kata qadim alam ni. Sebab ni lazim malzum, sebab musabab. Allah Ta'ala qadim. Lazim Allah Ta'ala yang qadim tu mesti ada alam. Dia lazim malzum ni dia la yang fakar ni. Tidak boleh pisah. Sabab musabab la yang fakar ni tak boleh pisah.
Lazim malzum tak boleh pisah. Contoh kalau etikad falsafah yang kata cincin dengan jari, boleh pisah ke jadi serta-merta. Bila kita gerak cincin, bila kita gerak tangan, mesti cincin sekali bergerak. Dia tak boleh pisah. Tak ada cincin kita gerak jari tu, kemudian cincin pun bergerak sendiri. Tak ada. Kita gerak jari tu, bila kita berhenti, cincin pun baru gerak. Tak. Tu atas jalan etikad mereka lah. Dia bila jari gerak, cincin pun bergerak sekali. Tu sekaligus gerak. Jadi Allah Ta'ala ada, lazim daripada Allah Ta'ala ada, mesti ada kainat. Makna Allah Ta'ala qadim, kainat pun qadim. Sebab lazim malzum. Sebab apa? Lazim malzum. Lazim malzum la yanfakkan. Tak boleh pisah. Dia mesti sekali lazim malzum. Macam ala sabilil majaz. Ala sabilil majaz akli, contoh bab ma'nawiyah dengan ma'ani. Allah Ta'ala berkuasa, lazim daripada Allah Ta'ala berkuasa, ada sifat berkuasa. Makna berkuasanya Allah Ta'ala dengan sifat berkuasa tak nak lari. Bila Allah Ta'ala berkuasa dengan apa? Sifat berkuasa. Tapi ada yang sifat berkuasa, belum tentu Allah buat suatu tu. Sebab tu ma'ani tu malzum. Sebab tu ma'ani tu malzum. Bila mari lazim dia, mesti ada malzum. Bila ada lazim dia, mesti ada malzum. Tapi kalau ada malzum saja, belum tentu ada lazim. Yang ni sebab Allah Ta'ala. Allah tu lazim, kainat tu malzum. Bila Allah tu lazim, mesti ada, selalu dah malzum. Tapi bila ada malzum, tak semesti ada lazim. Tapi sekarang ni bab alam. Mesti kalau ada alam, tak semestinya ada Allah. Pelik gitu. Sebab alam tu malzum. Boleh faham? Allah tu lazim. Ni sekarang kita nisbah Allah. Allah mestilah ada dulu sebab dia qadim. Allah ada, lazim daripada Allah Ta'ala. Alam pun ada. Maknanya alam tu qadim juga. Selalu dengan Allah Ta'ala. Tak boleh tu. Okey? Gitu. Sebab tu tidak sah nak kata lazim malzum di sini. Sebab lazim dengan malzum, adanya lazim mesti ada malzum. Tapi ada malzum tak semesti ada lazim. Kita ada sifat berkuasa dan kita berkuasa buat satu. Bila kita berkuasa, lazim daripada berkuasa ada sifat berkuasa. Tapi kalau ada sifat berkuasa je, tak semesti kita buat dah. Kita ada sifat berkuasa. Dah kenapa buat rumah? Tak mau buat. Saja. Duduk saja kudrat. Kita duduk saja kudrat kat kita. Tak buat lagi, duduk saja. Tak buat lagi. Tapi bila kita buat rumah, kita berkuasa buat rumah, lazim mesti ada sifat berkuasa kat kita. Tu tertib lah. Dia panggil lazim malzum. Tu. Okey. Jadi tak boleh etikad gini, tak boleh. Allah Ta'ala bukan atas jalan ilat maklum buat alam. Tak, Allah Ta'ala ada sifat kehendak. Kalau dia kata atas jalan ilat maklum, makna dia menafikan Allah Ta'ala ada sifat kehendak. Sebab tidak perlu kepada kehendak Allah. Dia ada dah. Allah Ta'ala ada, dia pun ada sekali. Dah kehendak Allah pergi mana? Kehendak Allah pergi mana? Lepas tu kudrat Allah yang buat tu macam mana? Dia tak boleh lewat. Habis. Dan makna menjadi dengan tabiat seperti api, tabiat api menghanguskan. Menghanguskan, dia tak cerita sini. Menghanguskan dengan makna dia dekatkan. Dia ada syarat dan ternafi manik. Mana syarat dia? Dekatkan api dengan kertas dan ternafinya basah. Maka jadilah terbakar. Jadilah menghanguskan. Pisau dekat dengan buah, ternafinya tumpul dengan makna tajam, maka dia akan memotongkan. Tabiat gitu, kapil juga. Ni puak tabi'iyah lah, puak sains. Puak sains yang tabi'iyah, yang berdasarkan tabiat alam sahaja, dia etikad gitu sahaja, tanpa kait dengan Tuhan, kapil. Adapun jalan lupa dan lalai menafikan iradat, itu ialah keduanya melazimkan ternafi ilmu. Lalai dengan lupa, ternafinya ilmu. Lazim daripada Allah Ta'ala itu lupa dan lalai, ternafinya ilmu.
Ilmu tu, ternafi ilmu tu dia panggil malzum. Lupa dan lalai dia panggil lazim. Lazim daripada terlupa dengan lalai, mesti tak ada ilmu. Tapi kalau ada ilmu, tak mesti lalai dan lupa. Sebab tu kita kata bila kita kata ada lazim, mesti ada malzum. Tapi ada malzum je, tak mesti ada lazim. Allah Ta'ala bersifat dengan ilmu. Adakah dia lupa dan lalai? Tak. Tapi bila Allah Ta'ala lupa dan lalai, mesti ternafinya ilmu. Tu. Faham? Faham itu? Jadi, lazim mesti ada malzum. Malzum tak mesti ada lazim. Tu. Allah Ta'ala ada ilmu. Mesti Allah Ta'ala ada ilmu. Tak semestinya dia lalai dan lupa. Dan memang mustahil pun lalai dan lupa tu. Tapi bila kita lalai dan lupa ni, sebab kita sudahlah. Kalau kita ada ilmu, lalai dan lupa tu tak semestinya. Sebab kita ada ilmu, kita tahu. Kita buat dalam keadaan tahu. Tapi bila kita lalai dan lupa, mesti ternafi diri kita ni tahu pada waktu tersebut. Tapi bila kita tahu, tak semestinya kita lalai dan lupa. Dan memang tak lalai dan tak lupa pun. Faham? Tak faham ke tak tahu? Ternafi ilmu yang membawa kepada lazim ternafi iradat. Ternafi ilmu itu lazim, ternafi iradat malzum pula. Sebab nak buat sesuatu mesti dengan ada ilmu. Aku nak masak, mesti tahu masak. Aku nak buat rumah, mesti tahu nak buat rumah lagu mana. Macam mana dia nak buat rumah? Macam mana dia kehendak nak buat rumah kalau dia tak tahu rumah tu macam mana? Rumah tu macam mana? Tak ada. Okey. Jadi ternafi ilmu itu lazim. Ternafi iradat tu malzum. Okey. Dengan makna kalau ada iradat mesti ada ilmu. Tapi kalau ternafi ilmu mesti ternafi iradat. Ternafi ilmu mesti ternafi iradat. Kita tak ada pengetahuan tentang tu, nak kehendak ke mana? Tapi bila kita kehendak mesti ada ilmu. Faham tak? Tu. Lazim mesti ada malzum. Malzum tak mesti ada lazim. Bila malzum tak mesti ada lazim, dia tak panggil lazim malzum dah lah. Faham tu? Bukan maknanya malzum boleh ada, lazim tak ada. Maksudnya bila lazim mesti ada malzum, malzum tak mesti ada lazim. Bila kata malzum tak mesti ada lazim, maknanya dia ada sendirilah. Dia tidak perlu kait lazim malzum lah. Yang ada kait lazim malzum ni bila ada benda lazim tu. Bila ada benda malzum saja tak ada lazim, ni tak panggil lazim malzum. Nak lazim malzum dengan apa? Faham? Ternafinya ilmu itu lazim daripada ternafinya iradat. Bila kita tak ada ilmu, memang tak ada kehendak. Sebab kita tak tahu benda tu. Kita tak tahu benda tu, nak kehendak kan? Kita tak ada ilmu tentang nak buat phone. Kita nak kehendak buat phone yang mana? Boleh faham? Tapi bila kita kehendak nak cipta phone, mesti kita faham ilmu tentang phone. Tu. Okay? Kerana iradat sahaja. Kerana iradat, yakni iradat Allah itu menyahaja pada menentukan setengah yang harus atas mungkin. Sahaja. Allah Ta'ala nak buat dengan kehendak dia, tu menyahaja tu. Dan menyahaja daripada jahil itu mustahil. Allah Ta'ala kehendak tapi jahil. Allah Ta'ala nak buat alam tapi jahil. Alam tu binatang apa? Itu mustahil. Mustahil pada akal. Dan jalan ilat atau tabiat itu menafikan iradat. Ternafi. Menafikan iradat juga. Ilat dengan tabiat tu. Sebab kerana jika dikatakan adanya alam ini dengan ilat atau tabiat, niscaya alam itu qadim. Dia kata dah. Tu, ilat maklul. Ilat maklul, lazim malzum, kena sekali. La yang fakari. Tak boleh pisah. Mesti terjadi. Mesti sekali terjadi. Okey? Dia tak boleh pisah. Tetapi maka kata alam ni qadim, kata alam ni qadim, kufur. Kalau kata Ibn Taymiyah tu qadimun naw', dia ada tafsiran ulama lagi. Dia tak kata lagi Ibn Taymiyah tu kufur dalam bab mengqadimkan alam, sebab dia ada bahasan lagi. Qadim alam ni dari sudut mana? Tu bahasa ulama panjang tu. Ketika itu ada alam itu tiada dapat diqasakkan yang demikian. Mana tu ni? Niscaya alam itu qadim jua. Ketika itu
adanya tiada dapat dikosakkan. Adanya ada alam tiada dapat dikosakkan. Allah Ta'ala tak dapat kehendak lah. Sebab adanya Allah Ta'ala lazim ada Allah. Lazim terus. Lazim ada Allah Ta'ala, adanya makhluk. Tak boleh. Bila Allah Ta'ala kehendak? Contoh kita kata, adanya kita, adanya rumah. Dah kita nak kehendak buat rumah lah. Ke mana dah ada dah. Bila kita kehendak benda yang dah ada, maka dia panggil tahsilul hasil. Tahsilul hasil. Mustahil. Adanya Allah. Lazim ada Allah, ada makhluk. Bila Allah Ta'ala kehendak lagi ada makhluk, tahsilul hasil lah. Dah benda yang dah ada. Kalau kata lazim, Allah kata Allah ada dengan Allah ada ni, adanya makhluk. Kemudian Allah kehendak buat makhluk pula. Dah tahsilul hasil lah. Tu yang demikian yang ni adanya tiada dapat dikosakkan itu terbit tahsilul hasil. Tahsilul hasil. Tu. Okey. Habis. Yang ke-9 jahil, arti jahil. Laju sini ya. Bila nak habis Tiada mengetahui, yakni tiada pengetahuan, yakni pejahil. Tiada pengetahuan, yakni pejahil. Pebodoh tu Allah Ta'ala letak. Allah Ta'ala bukan itu. Dengan sifat jahil lah kita tak tahu sesuatu. Kita tak tahu sesuatu sebab apa? Sebab kita ada kejahilan tu Allah Ta'ala letak. Sifat kejahilan, sifat jahil. Seperti dikatakan Tuhan tiada mempunyai pengetahuan sama sekali. Tengok. Tiada mempunyai pengetahuan apa? Tu. Atau seumpamanya, iaitu syak, zan dan waham. Itu semua mustahil. Itu semua jahil di sisi makhluk. Apatah lagi jahil di sisi Allah. Ilmu daruri, ilmu nazari, ilmu kasbi, ilmu badihi. Hak tu nisbah ilmu di sisi makhluk, nisbah Allah Ta'ala jahil. Apatah lagi syak, zan, waham jahil. Terlebih jahil di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pada barang yang diketahui daripada yang wajib, yang mustahil dan yang harus. Ada. Allah Ta'ala tahu secara bukan secara yakin dan bukan secara daruri, tahu secara zati. Allah Ta'ala kita tak boleh kata Allah Ta'ala tahu secara daruri, tak. Dan tak boleh juga kata Allah Ta'ala tahu secara yakin, tak. Dia tahu secara zati. Sedia kalau lah dengan cara dia. Yang ke-10 mautun, artinya arti mautun, mati, yakni pemati. Khalaqal mauta wal hayata. Allah Ta'ala cipta maut dan cipta hayat. Hayat tu sifat ma'ani, maut tu sifat ma'ani. Hayat lawan bagi sifat maut. Maka maut tu pemati, hayat pehidup. Allah Ta'ala cipta pemati, letak di kita, maka kita mati akan cabut pehidup tadi. Yang pehidup tadi ada di roh. Bila malaikat cabut roh, maka tercabut sekali pehidup, maka akan diletakkan pemati. Okay. Khalaqal mauta wal hayata. Bahasa tu dalam Tuhfatul Murid. Tengoklah ada khilaf tu. Ada khilaf tu Allah Ta'ala cipta maut ke tak? Ada khilaf dalam Jawharatul Tauhid. Seperti Asy'ariyah yang kata tu, dia berdalilkan khalaqal mauta wal hayata. Betul sungguh Allah Ta'ala cipta pemati tu. Tapi ada yang kata amrul tibari. Seperti dikatakan Tuhan hidup dengan bernyawa. Tu mustahil. Nyawa atau bersusun daripada anasir yang 4, api, air, tanah dan angin. Betul lah, itu dulu kita kata. Anasir yang 4 ni asal daripada falsafah Yunan. Betul lah kita kata itu, api, air, tanah dan angin. Betul lah. Kita ingat api, air, tanah dan angin sebab apa tau? Sebab kita tengok Yu-Gi-Oh. Anime namanya Yu-Gi-Oh. Yu-Gi-Oh dulu, monster je atas dasar 4 ni lah. Dalam Yu-Gi-Oh pun ada falsafah tu. Zaman Farao, zaman Fir'aun. Kaiba dengan Yugi tu. Ini bukan Yugi yang terbaru ni. Yugi ada banyak versi, ada 6 generasi lah ni, yang generasi dulu sekali, yang paling awal kali. Zaman Kaiba, Jonoshi semua tu. Tu siapa tengok tahu. Dia ada unsur monster, tanah, air, api, angin. Kita ingat tu sebab kita ingat monster ni. Tu yang kita ingat anasir yang 4 tu. Tu. Atau hidupnya hidup Allah berkehendak, berhajat pada makan dan minum, berhajat pada makhluk yang lain pula, berhajat pada perbuatan yang menyebabkan dia itu akan kekal hidup dia. Tak, mustahil. Sebab hidup Allah zati. Bila zati ni cara dia
tak berhajat kepada macam kita. Yang ke-11, somamun. Dalam Quran, summun bukmun umyun. Artinya, arti somamun, tuli, yakni petuli. Allah Ta'ala letak sifat petuli di kita. Seperti dikatakan Tuhan, mendengar dengan alat. Ini mustahil. Kita dengar dengan alat. Lubang telinga. Kita dengar dengan alat lubang telinga. Itu sistem pendengaran. Kalau sistem pendengaran rosak, Allah Ta'ala telah letak sifat. Ini somaman, bisu. Allah Ta'ala letak sifat apa? Sistem percakapan kita di anak tekak lidah kita ada sistem percakapan. Dengan sistem percakapan tu kita boleh cakap. Kalau Allah Ta'ala nak rosakkan sistem percakapan tu, kita boleh cakap. Tu. Ini sebab Allah Ta'ala bukan sistem percakapan lah, iaitu sifat kalam. Tuli ni. Tuli. Betul lah. Sifat pendengaran. Sifat pendengaran. Sistem pendengaran kita. Sistem pendengaran kita, Allah Ta'ala letak sifat samak, maka kita boleh dengar. Kalau Allah cabut sifat samak di sistem pendengaran kita, kita akan jadi tuli. Dan Allah Ta'ala letak sifat samak kita di alat, iaitu sistem pendengaran. Ada telinga tak semestinya dengar, tapi ada pendengaran semestinya dengar, walaupun tak ada telinga. Ada telinga tak semestinya dengar. Orang tuli ada telinga, tapi kalau tak ada telinga, adakah dia tak dengar? Tak semestinya juga. Sebab mungkin ada sifat pendengar, cuma telinga, cupi telinga tak ada, dia boleh dengar juga. Boleh tak dia? Boleh jadi. Atau ia Allah mendengar pada yang hampir, tetapi tiada mendengar pada jauh. Itu kita. Atau ia Allah mendengar pada yang bersuara sahaja. Itu kita. Sebab tu dia menolak rad pandangan Imam Taftazani yang kata Allah Ta'ala bertakluk dengan masmu'at sahaja. Tapi jumhur ulama tak maujudat, sebab itu qiyas al-ghaib ala syahid. Qiyasus syahid al-ghaib. Qiyasus syahid al-ghaib di sini tak perlu dipakai. Sebab tu Allah Ta'ala nyata di sifat samak. Jangan kata dengar. Samak tu jangan kita terjemah dengar saja, kita faham dengar saja tak. Nyata di sifat sama Allah, segala benda maujudat, sama ada bersuara atau tak bersuara. Tak bersuara tu wallahu alam macam mana nyatanya di sifat Allah. Yang penting nyatanya di sifat Allah dengan basar, dengan ilmu, semuanya lain-lain. Walaupun sama dari sudut nama, ta'alluq, inkishaf. Yang ke-12, umyun. Artinya arti umyun, buta. Ini pebuta. Seperti dikatakan melihat Tuhan, yang ini melihat oleh Tuhan dengan biji mata, hak tu alat. Atau tiada melihat ketika gelap, itu kita berhajat kepada cahaya. Atau tertentu melihat pada yang hampir jua, hak tu pun kita bukan macam dia. Maknanya ni dia nak menafikan melihat masdari. Masdari yang melihat masdarinya Allah tak berhajat kepada gelap. Tak berhajat kepada perlu kepada cahaya. Tidak tertentu kepada hampir, ya hak jauh, hak tersembunyi pun Allah Ta'ala lihat. Tu melihat dengan secara masdari, kita hampir je. Biji mata, cara biji mata Allah Ta'ala letak ke sistem penglihatan di biji mata kita. Sebab tu ada kornea lah, apalah. Kalau kita mengaji sains tu, itu sistem penglihatan kita. Kalau sistem penglihatan kita rosak, kita tidak ada penglihat lagi. Allah Ta'ala letak pembuta. Yang ke-13, al-bukmu. Al-bukmu ataupun bukmun. Arti bukmun, kelu. Seperti dikatakan ia Allah Ta'ala berkata-kata dengan berhuruf, bersuara. Hak ni dari sudut masdari. Hak ni dari sudut pekata. Dari sudut kalam nafsi. Kalam nafsi Allah bukan berhuruf, bukan bersuara. Kalam nafsi kita pun bukan berhuruf, bukan bersuara. Tu. Kemudian Allah Ta'ala berkata-kata. Allah Ta'ala berkata-kata yang masdari itu barulah berhuruf dan bersuara. Kita pun berhuruf dan bersuara. Tapi berhuruf bersuara Allah tak sama macam kita. Sebab berhuruf dan bersuara kita tubik daripada mulut, tubik daripada lidah, tubik daripada anak tekak. Allah Ta'ala bukan gitu. Berlidah, kita pakai alat lidah atau ada dahulu kemudian. Hak tu dari sudut sifat perkata. Dari sudut sifat perkata, tak ada dahulu, tak ada kemudian. Tapi bila dah berkata-kata, ada dahulu, ada kemudian. Sebab tu ada sifat kalam itu bertakluk dengan tanjizi hadis. Dengan makna Allah baru kata.
Ada sini kata ada dahulu ada kemudian, iaitu sifat perkata Allah, sifat kalam nafsi tak ada dahulu tidak kemudian. Bahkan dia kidam wa baqa. Kita sifat kalam kita ada dahulu ada kemudian. Dengan makna bila kita Allah Taala cipta pada tahun 1990, barulah 1990 tu ada sifat perkata. Tu pun tak boleh cakap lagi. Kemudian lepas mati kita sifat perkata pun Allah Taala cabut sekali sebab sifat hayat sudah tak ada. Tu. Sifat hayat tak ada, kita pun tak boleh bercakap. Tu. Kemudian sebagaimana yang baharu berkata, sebagaimana yang baharu yang berkata, atau ada dahulu kemudian sebagaimana seperti mana ada baharu kemudian tu, ya yang baharu, yakni perkara yang baharu, zat yang baharu berkata, kita inilah yang baharu ni. Yang ke-14, kaunuhu ajizan. Ni baca lah. Ni faham sendiri. Lazim daripada faham makni, faham dah maknawiyah ni. Tahu makni tu, bahasanya tahulah maknawiyah. Sebab maknawiyah ni lah kita kena tahu secara ijmali sahaja, bukan tafsiri. Kaunuhu ajizan artinya kaunuhu ajizan, keadaannya keadaan Allah Ta'ala yang lemah, yakni yang berpelemah. Yang lemah yakni yang berpelemah. Tu kalau nak terjemah sungguh lah. Daripada menjadikan mungkin. Yang ke-15, kaunuhu karihan artinya kaunuhu karihan, keadaannya keadaan Allah yang tak mahu, yang tergagah, tidak menghendaki suatu kejadian. Yang ke-16, kaunuhu jahilan artinya kaunuhu jahilan, keadaannya keadaan Allah yang tiada mengetahui, yang tiada berpengetahuan. Yang ke-17, kaunuhu maitan. Kaunuhu mayitan artinya kaunuhu maitan, keadaannya keadaan Allah yang mati, yang bersifat pemati. Yang ke-18, kaunuhu asam artinya kaunuhu asam, keadaannya keadaan Allah yang tuli, yang tidak ada sifat pendengar. Keadaan Allah yang tidak ada sifat pendengar. Keadaan Allah yang tidak berpendengar. Keadaan Allah yang berpetuli. Semua tu lah. Lawan bagi sifat maknawiyah dengan makna dia nak kata tidak adanya sifat mustahil yang makna itu di Allah. Tu maksud maknawiyah yang mustahil. Kalau maknawiyah yang sabit hak dulu tu dengan makna kita nak kata sifat makni ada di zat. Kalau mustahil sifat maknawiyah dengan makna tak adanya sifat mustahil itu di zat. Sifat makni yang mustahil itu di zat tak ada. Tu maknawiyah. Yang ke-19, kaunuhu a'ma artinya kaunuhu a'ma, keadaannya keadaan Allah yang buta, yakni yang tidak ada sifat penglihatan, perlihat tu. Yang ke-20, kaunuhu abkam artinya kaunuhu abkam, keadaannya keadaan Allah yang kelu, yakni yang tidak ada sifat kalam di Allah. Semua sifat-sifat ini yang tersebut mustahil pada Allah Subhanahu wa taala. Habis. Wallahu Subhanahu wa taala a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna 'ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.